Oke, salam kawan-kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya Nida Sarap, kawan-kawan sehat seperti biasa ya. Pencerahan saya berkenaan dengan isu kalau PRU ke-15 PH pasti menang. Itu saya yakin. Karena apa yang telah saya lihat dan apa yang saya sendiri buat analisa, dan ini adalah pandangan pribadi saya. Kawan-kawan setuju ataupun tidak itu tergantung. Tetapi ini hanya pandangan pribadi saya untuk di-share kepada kawan-kawan bahwa PRU ke-15 ini kalau betul-betul berlaku dalam waktu terdekat ini, saya yakin PH bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang bergaya. Karena apa? Kalau kita lihat di waktu PH PRU ke-14, kita lihat kemenangan PH itu adalah bergantung kepada dua parti, yaitu DAP dan PKR, dan ditambah lagi dengan Amanah dan Bersatu waktu itu. Tetapi apa yang saya nak perkatakan di sini, bahwa kalau PRU ke-14 itu, kursi yang mana yang telah diberikan kepada Bersatu, yang 50 kursi itu, kalau PRU yang akan datang ini, ke-15 ini, saya rasa mungkin boleh menang dalam 20 kursi. Mungkin daripada Amanah, mungkin daripada PKR ataupun DAP. So di sini saya lihat bahwa PH akan menang bergaya. Apa yang kita lihat pula di sisi kerajaan yang ada hari ini, mereka bertelagah sesama sendiri. UMNO ingin bersendirian, begitu juga dengan PBBM dan PAS. UMNO bertelagah dengan PBBM, PAS main dua kolam. Jadi kalau UMNO nak bertanding bersendirian, UMNO tidak mempunyai kekuatan yang seperti mana yang kita lihat dahulu. Karena dulu kekuatan UMNO itu bergabung dengan parti-parti lain, komponen parti yang lain di dalam BN. Jadi kalau hari ini UMNO nak menggunakan nama BN, hanya pada pandangan saya ya, yang akan menggunakan nama BN itu hanya mungkin parti MIC, MCA. Parti daripada Sarawak dah tak pakai Barisan Nasional, dia dah keluar. Sebab itu dulu PBB itu, dia dulu gabungan Parti Sarawak yang terkuat ini, PBB ini, bergabung dalam Barisan Nasional ini tadi. Setelah mereka kemenangan PH di PRU ke-14, dia terus keluar daripada Barisan Nasional dan menggunakan nama GPS. Jadi kekuatan untuk Barisan Nasional itu tidak ada dah, kalau mereka nak menggunakan nama itu. Jadi untuk mereka nak mengatakan Perikatan Nasional yang mereka nak tubuhkan ini, berapa parti yang ada di dalam? Apa kekuatannya? Jadi saya lihat kali ini PH akan menang bergaya, dan mood rakyat pun dah kita lihat hari ini bertukar corak. Apalagi sekarang ini kalau PH itu dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini lagi menggerunkan mereka. Karena mahu atau tidak, perubahan rakyat itu kita dah mulai lihat hari ini. Dan kalau kita lihat DAP mungkin akan boleh menambahkan lagi bilangan kemenangan kursi mereka. Saya percaya itu. Hari ini mereka kutuk, mengkritik DAP sebagai. Tetapi DAP kuat. Apalagi di kawasan-kawasan bandar. Orang yang menyokong DAP di kawasan-kawasan bandar ini bukan sahaja kaum Cina, kaum India, ke kaum lain ke. Melayu sendiri pun akan menyokong DAP. Ini hakikat. Apalagi kalau PKR. Jadi komponen PH itu sudah kuat. DAP dan PKR boleh menang. DAP boleh tambah lagi kursi, tidak perlu banyak. Naik saja sampai 60 kemenangan DAP kursi dia sudah cukup. Begitu juga dengan PKR. Kenapa dulu kekuatan Barisan Nasional ini kuat? Karena mereka bertanding semua kursi, termasuk di Sabah dan Sarawak. Tetapi hari ini kita harus tolak. Sarawak itu ditolak.
Sarawak ini umpama kingmaker. Apabila mana-mana parti yang menang, dia akan bergabung. Buktinya adalah waktu PH menang, mereka keluar Barisan Nasional, menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Jadi hari ini mereka masuk balik ke dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Jadi kalau kekuatan UMNO nak mengatakan bahawa mereka boleh move sendiri, tidak akan boleh move. Parti yang ada di dalam Malaysia ini harus bergabung. Dan saya bersyukur di satu pub yang mana pihak pembangkang yang ada hari ini mempunyai gabungan, yaitu Pakatan Harapan. Untuk mereka gunakan logo Pakatan Harapan semua sekali untuk bertanding di bawah Pakatan Harapan. Tetapi untuk parti-parti lain seperti UMNO nanti, mungkin dia akan menggunakan nama UMNO sahaja dan dia tidak boleh bertanding di semua kursi. Begitu juga dengan PAS. PAS tidak akan mungkin boleh bertanding di semua kursi kali ini. Apalagi Parti Bersatu. Jadi apa yang saya lihat di sini, kita sebagai rakyat dan sebagai rakyat yang pro kepada PH, kita lihat bahwa ini adalah satu yang terbaik. Dan mood ini, saya yakin bahwa pimpinan PH yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan menang bergaya. Saya yakin kalau PKR letak banyak kursi nanti, dan saya yakin PKR akan menang banyak. Dan saya yakin PKR boleh menang sampai ke 80 kursi. Ataupun mungkin lebih. Tetapi saya punya target, kalau 80 kursi yang PKR menang, itu sudah cantik. Dan ditambah dengan DAP, dah 100 lebih, dah boleh membentuk kerajaan. Dicampur lagi dengan amanah, dah lebih daripada cukup. Dan begitulah, kalau mereka dah menang, otomatik Sabah dan Sarawak, parti-parti sepihak ataupun parti-parti lokal yang daripada Sabah dan Sarawak akan gabung. Jadi untuk nak mengatakan PH itu lemah ataupun tidak mampu untuk menggugatkan perjalanan kerajaan yang ada hari ini untuk mereka nak terus berkuasa, saya lihat ini adalah yang terakhirnya, kerana perpecahan mereka ini memberi satu yang terbaik. Tetapi saya lihat sisi lain, kerana kalau UMNO jalan sendiri, tidak mau bergabung dengan Perikatan Nasional yang ada hari ini, maka tiga penjuru akan berlaku. Dan saya lihat di sini pecahlah undi kaum Melayu, karena mereka cuba pecahkan di situ. Tetapi saya yakin bahawa kalau rakyat melihat daripada sisi bahawa kita nak mencari sesuatu perubahan yang baru kepada Malaysia, kita harus memilih Pakatan Harapan. Kerana kita tahu bahawa kalau Pakatan Harapan menang, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Jika kita ingin Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita harus menyokong kepada PH. Jadi saya harap rakyat di sini, yang mana yang pro, yang mana yang ingin melihat perubahan berlaku dalam negara kita ini, maka kita harus mendukung ataupun menyokong apa yang daripada pihak PH lakukan nanti. So di situ yang saya lihat bahawa PH akan menang bergaya di PRU ke-15 ini nanti. Tetapi kalau kerajaan yang ada hari ini, sekiranya parlimen ini tidak dibubarkan nanti, sekiranya Dewan dibuka, Dewan Parlimen dibuka, maka akan berlaku juga undi tidak percaya. Ini akan pasti juga. Dan kita boleh lihat di situ, apakah betul-betul UMNO tidak nak menyokong kerajaan yang ada hari ini. Sekarang ni telur di ujung tanduk, tidak nak bubar pun, pilihan raya akan datang, tetap akan menjelma. Dan semakin lama pilihan raya ini mereka tidak lakukan, tetapi sekarang ni seperti mana yang kita tahu, ia tak bolehlah keadaan yang
tidak mengizinkan, tetapi semakin lama semakin rakyat semakin muak, semakin banyak kebencian rakyat kepada kerajaan yang ada hari ini. Jadi pilihan mereka pun tidak ada. Jadi inilah yang berlaku dalam kerajaan kita yang ada hari ini. Karena mereka nak ke kiri pun mereka kena duri, mereka pergi ke kanan pun mereka kena duri. Jadi jalan ke depan pun jatuh gaung. Jadi itulah akibatnya kalau kita membuat kerajaan tanpa mandat rakyat dan terhasilnya pengkhianatan. Tapi saya lihat seperti UMNO seolah-olah mereka tidak terlibat dengan pengkhianatan ini. Padahal pengkhianatan ini berlaku atas persetujuan antara mereka semua. Kalau mereka tidak mahu dahulu, perkara ini tidak berlaku. Tapi apabila saya melihat kadang-kadang melihat mereka punya video, mereka punya live, seolah-olah mereka tidak terlibat dengan apa yang telah berlaku nih dalam Malaysia ini. Padahal mereka lah berlakunya pengkhianatan ini adalah daripada cucuk mereka ini tadi, jarum racun mereka ini tadi. Termasuklah dengan PAS. PAS tak apalah, mereka memang kita sudah tahu jelas. Tetapi kalau UMNO seolah-olah memang tidak nak mengaku itu. Saya sebagai rakyat melihat itu, kamu yang hendak. Kalau kamu tidak bergabung dengan kerajaan yang ada hari ini, tidak jadi. Kita rakyat harus menyalahkan juga dengan pimpinan UMNO yang masuk bergabung ini tadi. Kalau tidak, tak terjadi hari ini seperti ini. Jadi ini hakikat yang bila mereka bertolak dalih seolah-olah tidak terlibat dengan apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Saya sebagai rakyat melihat itu bahwa seolah-olah kamu membohong rakyat juga. Jadi ini yang berlaku. So begitulah ceritanya, bahwa saya yakin bahwa pimpinan PH yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin bahwa PH akan menang bergaya di PRU ke-15 ini nanti, kalau berlakunya pilihan raya. Karena seperti mana yang kita tahu, mood rakyat yang ada hari ini sudah berubah, dan rakyat sudah boleh menilai bahwa yang mana baik, yang mana buruk, dan rakyat boleh juga nilai siapa pimpinan PAS yang ada hari ini. Sebelum ini kita tidak dapat menilai, dan hari ini apabila mereka jadi kerajaan, kita nilai sendiri dan kita tanya diri kita, apakah kita mau pemimpin ini lagi. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada dalam Parti Bersatu yang ada hari ini. Kita nak memilih mereka, itu tergantung kehendak rakyat, tetapi kita menilai pimpinan mana yang kita mahu. Dan kita lihat hari ini mereka bertelagah di dalam semua parti mereka, tetapi mereka tidak turun ke bawah menyantuni rakyat. Saya lihat itu. Yang menyantuni rakyat ini hari ini kita tengok semua pihak pembangkang. Dan saya ucapkan sabas juga kerana apa yang mereka lakukan ini baik kepada PH, supaya rakyat boleh lihat. Dan sekian dulu dari saya. Ini pencerahan saya untuk malam ini, dan thank you kawan-kawan karena menonton.